Filem Budak Kereta Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugan dan Acapan. Sinopsis Budak Kereta berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Ellie, Afifah Nasir, berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kereta, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kereta yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugasan yang sukar kerana pengarahnya, Nordin Wahab atau Dan CJ, adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kereta mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya, Budak Kereta tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa filem ini memfokus kepada meeting money kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem Budak Kereta, iaitu kemunculan Yang Kasim dengan babak lawan yang padu serta medium Acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Datuk Arumugan yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allahyarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumugan dan Mamat cukup menarik.
dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allahyarham Muhammad Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan macam Datuk David yang mempersembahkan 2 lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Kripto Arham Din CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem Budak Kripto Arham Din CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Muhammad Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugan dan Acapan. Sinopsis Budak Kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Din CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Muhammad Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kripto yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Din CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kripto mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan
filem Budak Krito, iaitu kemunculan Yang Kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumuga yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumuga dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan Budak Krito. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan 2 lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Krito Arham dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem Budak Krito Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allah Yarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumuga dan Acapan. Sinopsis Budak Krito berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Krito, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumuga, Gaza, Acapan, Yang Kasing, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Krito yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Krito mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya Budak Krito tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda.
tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini berfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem budak kripto, iaitu kemunculan yang kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumuga yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumuga dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan 2 lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem budak kripto Arham dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem budak kripto Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allah Yarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumuga dan Acapan. Sinopsis budak kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutan. Tunanya Ellie, Afifah Nasir, berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumuga, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kripto yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kripto mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan
dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memampangkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini berfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Pun begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem budak kripto, iaitu kemunculan yang kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumugam yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumugam dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan macam Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem budak kripto Arham dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem budak kripto Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allah Yarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugam dan Acapan. Sinopsis budak kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutan. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira. Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto dengan sokongan ibu tercinta, dan Mira putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak,
Liza Abdullah, Datuk Arumukan, Gaza, Acapan, Yang Kasih, Fahri Ahmad, Mamat Khalid, Datuk T.F. Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Krito yang mula ditayang di seluruh pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Krito mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak matawan digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam matawan ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memampakkan pelaporan matawan digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan matawan digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah matawan digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi matawan digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam matawan digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem Budak Kripto, iaitu kemunculan Yang Kasih dengan babak lawan yang padu serta medium Acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Datuk Arumukan yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumukan dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang tim CJ berjaya kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Kripto Arham Dan CJ yang telah ditayangkan di pawagam Malaysia. Filem Budak Kripto Arham Dan CJ telah ditayangkan di pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allah Yarham Mamat Khalid, Fahri Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumukan dan Acapan. Sinopsis Budak Kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutan. Tunanya Eli, Afifah Nasir, berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza
Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nuruhida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan seorang ibu tercinta dan Mira putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi. Mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nuruhida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kripto yang mula ditayang di seluruh pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kripto mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaporan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting many kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem Budak Kripto, iaitu kemunculan Yang Kasim dengan babak lawan yang padu serta medium Acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Datuk Arumugan yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumugan dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Kripto arahan Dan CJ yang telah ditayangkan di pawagam Malaysia. Filem Budak Kripto arahan Dan CJ telah ditayangkan di pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nuruhida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allah Yarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugan dan Acapan.
Sinopsis Budak Krito berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Ellie, Afifah Nasir, berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nuruhida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Krito, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nuruhida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Krito yang mula ditayang di seluruh kawasan Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Krito mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memampakkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem Budak Kripto, iaitu kemunculan Yang Kasim dengan babak lawan yang padu serta medium Acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Datuk Arumugan yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumugan dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu
dengan wakarnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Kereta arahan Deng CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem Budak Kereta arahan Deng CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugan dan Acapan. Sinopsis Budak Kereta berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Ellie, Afifah Nasir, berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kereta, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Deng CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kereta yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Deng CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kereta mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya Budak Kereta tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting many kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem Budak Kereta, iaitu kemunculan Yang Kasim dengan babak lawan yang padu serta medium Acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Datuk Arumugan yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allahyarham Mamat Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini
sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumugan dan Mamat cukup menarik, dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kereta. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allahyarham Mamat Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan 2 lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem Budak Kereta Arham Din CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem Budak Kereta Arham Din CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Mamat Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumugan dan Acapan. Sinopsis Budak Kereta berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutan. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kereta, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Din CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumugan, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Mamat Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kereta yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Din CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, Budak Kereta mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya Budak Kereta tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa
budak filem budak ini memfokus kepada meeting main kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem budak kripto, iaitu kemunculan yang kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumuga yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allahyarham Muhammad Khalid di Saram Art di Tanjung Malim. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumuga dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allahyarham Muhammad Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan macam Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem budak kripto Arham dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem budak kripto Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Muhammad Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumuga dan Acapan. Sinopsis budak kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutang. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumuga, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Muhammad Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem budak kripto yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, budak kripto mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memaparkan pelaburan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuat
disebabkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Pun begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem budak kripto, iaitu kemunculan yang kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumuga yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allahyarham Muhammad Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumuga dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allahyarham Muhammad Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan 2 lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem budak kripto Arham dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem budak kripto Arham dan CJ telah ditayangkan di Pawagam Malaysia bermula 11 November 2021. Diterajui oleh Zam Azmi dan Nurul Hida di samping barisan pelakon lain, antaranya Allahyarham Muhammad Khalid, Farid Ahmad, Galak, Datuk Dewi Arumuga dan Acapan. Sinopsis budak kripto berkisah tentang kesungguhan dan semangat wajar seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Putera menguruskan skim wang cepat yang berkaitan dengan pelaburan emas. Malamnya pelaburan emas yang diusahakannya menemui kegagalan dan dia diburu oleh peminta hutan. Tunanya Eli Afifah Nasir berlalu pergi kerana dia gagal menyediakan wang hantaran perkahwinan mereka, manakala adik-beradiknya mula menjauhinya. Hanya ibunya Liza Abdullah masih terus menyokongnya. Putera bertemu dengan seorang wanita bernama Mira Nurul Hida yang memperkenalkannya kepada mata wang digital yang dipanggil kripto. Dengan sokongan ibu tercinta dan Mira, putera akhirnya berjaya. Filem ini berjudul Budak Kripto, genre aksi, mula ditayang 11 November 2021. Penulis skrip Adam Tahir, pengarah Dan CJ, produksi ANS Picture. Para pelakon Zam Azmi, Nurul Hida, Farid Ahmad, Galak, Liza Abdullah, Datuk Arumuga, Gaza, Acapan, Yang Kasim, Farid Ahmad, Muhammad Khalid, Datuk TF Jeffrey, Alana Amir, Syafiah Ibrahim, Dewa Sapri, Afifah Nasir. Mengulas filem Budak Kripto yang mula ditayang di seluruh Pawagam Malaysia
pada 11 November 2021 adalah tugas saya yang suka kerana pengarahnya Nordin Wahab atau Dan CJ adalah seorang kenalan lama. Apapun, budak kripto mempunyai premis yang cukup bagus, menarik dan relevan dengan suasana sekarang, terutama sejak mata wang digital atau kripto mula mencetuskan fenomena global. Bahkan ramai dalam kalangan masyarakat sendiri yang semakin gairah melabur dalam mata wang ini. Malangnya budak kripto tidak menggunakan peluang ini dengan sebaiknya untuk memampakkan pelaporan mata wang digital ini dengan lebih terperinci untuk membuatkan kita percaya bahawa ia sebuah filem berkaitan dengan mata wang digital. Yang dipaparkan adalah kegigihan seorang pemuda untuk mencari sebanyak mungkin pelaburan untuk membuat pelaburan dalam sebuah mata wang digital yang didakwa mampu memberi keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi cara pelaburan itu dilakukan tidak ditunjukkan. Platform yang membolehkan aset digital didagangkan dalam sesebuah pasaran dan disimpan secara dalam talian atau e-wallet juga tidak dipaparkan dengan jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan transaksi mata wang digital. Malah tidak pasti juga bahawa budak filem ini memfokus kepada meeting mining kripto kerana masing-masing dalam mata wang digital yang amat berbeza sekali. Begitu ada juga babak-babak yang membuat penonton akan enjoy dengan filem budak kripto, iaitu kemunculan yang kasing dengan babak lawan yang padu serta medium acapan yang cukup lawak dengan lakonannya yang bersahaja. Satu lagi adalah babak yang melibatkan penyanyi legenda Dato' Arumuga yang juga merupakan vokalis kumpulan Alicat dengan Allah Yarham Muhammad Khalid di Saram Art di Tanjung Maling. Babak ini sebenarnya tidak perlu pun diselitkan di dalam filem ini, tetapi kemunculan Datuk Dewi Arumuga dan Mamat cukup menarik dan mungkin ia sengaja dilakukan untuk dijadikan umpan untuk mengundang penonton menyaksikan budak kripto. Jika ia memang Dan CJ berjaya, kerana belum ada sebuah filem yang memaparkan Allah Yarham Muhammad Khalid dengan karakter sebenarnya yang gemar menyanyi dan muncul Datuk Dewi yang mempersembahkan dua lagu dengan vokalnya yang tiada tandingan itu. Bagi pandangan saya, filem budak kripto arahan Dan CJ yang telah ditayangkan di Pawagam Malaysia